Banyak sebab kenapa usahawan menjalankan perniagaan bersama-sama dengan rakan kongsi. Di antaranya untuk duit, ya, nak kumpul duit. Kalau seorang-seorang duit sikit, kalau bersama dengan rakan kongsi dapat kumpul banyak sikit, ya. Ada rakan kongsi, dia ada knowledge, dia ada pengetahuan tentang bidang yang nak dijalankan perniagaan tu. Ada rakan kongsi yang mempunyai kemahiran. Banyaklah sebab kenapa usahawan memilih untuk menjalankan perniagaan secara perkongsian atau bersama dengan rakan kongsi. Kelebihan memang banyak sebenarnya apabila kita menjalankan perniagaan bersama-sama dengan rakan kongsi. Tapi kita tak nafikan dia ada masalah dia. Masalah yang kita kata apa sajalah, ya, yang kita nak buat ni, dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Bila kita menghadapi masalah, percanggahan pandangan. Kalau percanggahan pandangan ni biasalah, ya, tak ada isu sangat. Tapi yang menjadi isunya, yang sampai orang kata kadang-kadang jadi stuck, kadang-kadang jadi pertikaian, kadang-kadang jadi bergaduh di kalangan rakan kongsi ini, melibatkan masalah yang agak crucial, agak kritikal. Masalah yang mereka rasa tak boleh selesai dah. Jadi macam mana caranya nak menyelesaikan pertikaian di kalangan rakan kongsi? Yang itulah saya akan share dalam video kali ini. Saya akan berikan beberapa idea ataupun cadangan apa yang anda boleh buat sekiranya berhadapan dengan pertikaian, ya, di kalangan rakan kongsi. Pertama yang anda boleh lakukan ialah bawa berbincang. Benda boleh bawa berbincang, kenapa nak gaduh, kan? Kita bawa berbincang. Kadang-kadang the matter of communication saja boleh menyelesaikan satu masalah yang sangat besar, ya. Kadang-kadang saya ini berhadapan pengalaman yang saya hadapi juga dengan klien saya, dengan orang kata syarikat-syarikat yang saya kendalikan. Kadang-kadang masalahnya adalah kerana di kalangan rakan kongsi tidak berkomunikasi. Mereka tidak secara terus berbincang untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang mereka lebih gunakan cakap dengan orang ni, kau cakap dengan dia, kau cakap dengan dia macam ni, dia macam tu. Dia guna orang tengah, guna orang tengah untuk nak berbincang. Kadang-kadang orang tengah tu tidak menyampaikan dengan betul, ya. Jadi yang pertama, kena berbincang, berbincang face to face. Kita nak tengok di mana punca masalah itu, apa penyelesaian kepada masalah itu. Okey? Itu yang pertama, bawa berbincang. Apa-apa perkara bawa berbincang. Jangan terus nak bergaduh apa semua, bawa berbincang dulu. Yang kedua, rujuk kepada perjanjian. Okey, ini yang saya selalu sebut. Saya selalu sebut dalam Facebook status yang saya share berkenaan dengan perjanjian perkongsian ini sangat-sangatlah penting. Jika anda menjalankan perniagaan secara perkongsian, jangan abaikan perjanjian perkongsian. Memang seronok bila mula-mula kita mendaftar perniagaan. Semuanya senyum-senyum, ya. Semuanya berkawan baik. Tapi ingat, berkawan baik tu boleh jadi musuh yang ketat apabila selepas tu kita bercanggah pandangan, ya. Sebab kita tidak ada satu persefahaman daripada di peringkat awal. Sebab tu pentingnya perjanjian ini kita buat di peringkat awal kita memulakan perniagaan. Dia biasanya masalah dia kurang ada bila kita baru-baru nak start perniagaan ni. Bila timbul ni masalah? Bila mana perniagaan dah mula menampakkan hasil, bila duit dah mula flow masuk, waktu itulah pergaduhan akan tercetus. Sebab itulah saya kata kenapa perjanjian perkongsian ini sangat-sangat penting. So, rujuk perjanjian kembali, ya. Rujuk perjanjian. Kalau tak ada perjanjian, bagi syarikat Sdn Bhd yang ada perlembagaan syarikat, boleh rujuk kepada perlembagaan syarikat. Cuma macam itulah, di bawah akta syarikat yang baru ni, perlembagaan syarikat tidak lagi wajib. Sebab tu banyak syarikat yang tidak lagi mempunyai perlembagaan syarikat. Okey, kalau ada perlembagaan syarikat, boleh rujuk perlembagaan syarikat. Yang ketiga, rujuklah akta yang berkaitan. Bagi syarikat Sdn Bhd, boleh merujuk kepada akta syarikat 2016. Bagi syarikat PLT, boleh rujuk kepada akta
PLT 2012, bagi syarikat ataupun perniagaan enterprise boleh merujuk kepada Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, ini adalah orang kata last resort. Kalau tak ada perjanjian, kalau tak ada perlembagaan, rujuklah kepada akta. Di situ ada at least sedikit panduan bagaimana cara untuk nak menyelesaikan mungkin sebahagian daripada pertikaian yang berlaku. Yang ketiga, boleh menggunakan orang tengah di kalangan profesional. Orang tengah ni kadang-kadang kita perlukan juga terutamanya apabila dua-dua tak tahu berkenaan dengan, kita nak sentuh berkenaan dengan akta kan, kita nak sentuh berkenaan dengan perjanjian. Tapi orang kata kadang ialah orang ni ada pahaman macam ni, orang ni ada pemahaman macam ni. Jadi kadang-kadang menggunakan orang tengah tu boleh membantu. Perniagaan anda adalah merupakan syarikat Senyam Berhad, anda boleh mendapatkan khidmat setiausaha syarikat Blessing ataupun syarikat setiausaha syarikat anda untuk membantu sebagai orang tengah. Ataupun sekiranya syarikat anda mempunyai lawyer ataupun peguam, anda boleh minta supaya peguam menjadi orang tengah. Kebiasaannya profesional ni agak membantu. Ataupun siapa saja orang tengah yang boleh kiranya dihormati oleh kedua-dua belah pihak yang bertelagah. Ataupun di kalangan rakan kongsi itu, siapa yang mereka hormati, maka boleh minta supaya orang itu menjadi orang tengah. Cara ini kadang-kadang membantu. Okay? Sekiranya dah guna dah berbincang dah, tapi tetap tidak mempunyai solution kepada masalah, rasanya tak boleh nak teruskan dengan rakan kongsi itu, masing-masing pun dah tawar hati, ketika ini bolehlah cadangkan satu yang kita panggil sebagai exit plan. Apa exit plan? Macam mana kalau kata sekiranya perkongsian itu dibubarkan ataupun perkongsian itu menjadi pecah kongsi. So, apa pun bincanglah elok-elok macam mana orang kata nak melakukan exit plan. Dah nampak tak ada gaya dah untuk nak teruskan sebagai rakan kongsi, maknanya kita boleh selesaikan dengan cara yang baik. Maybe rakan kongsi yang ada, mungkin rakan kongsi yang stay akan membayar kepada rakan kongsi yang nak keluar tu, membayar dengan satu amount, macam satu bentuk pampasan ataupun satu bentuk orang kata penghargaan lah, namakanlah apa-apa pembayaran tersebut, yang mana dia akan keluar daripada perkongsian. Kalau nak bubar terus pun boleh, tapi buatlah dengan cara yang terbaik. Apa-apa pun, nasihat saya ialah apa sahaja yang berlaku dalam perniagaan kita, kuncinya ialah selesaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang ada orang kata, biasa kita tengok kan, kita tengok televisyen, kalau bergaduh sikit je, see you in the court, kan, jumpa di mahkamah lah, saman menyaman lah, lapor polis lah, apa semua tu. Pada saya, cara ini merupakan satu cara yang kurang manis dan bukanlah satu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Pertikaian melalui jalan mahkamah apa semua tu bukanlah menyelesaikan sangat masalah pun, bukan selesaikan, malah ianya menyebabkan lebih kusut, masalah lebih, orang kata lebih teruk. Kadang-kadang benda yang kita nak selesaikan bukanlah sebanyak mana pun, company kita pun bukanlah orang kata bukanlah untung sangat pun. Tetapi orang kata pembayaran untuk nak selesaikan dengan cara mahkamah tu lebih mahal, lebih mahal dan tidak berbaloi. Jadi saya harapkan panduan ataupun perkongsian saya pada kali ini memberi knowledge tambahan kepada anda dan membantu anda sekiranya bukan kita minta, sekiranya berlaku pertikaian di kalangan anda dan rakan kongsi anda. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.